Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ni aku nak share sebuah sejarah ataupun legenda tentang seorang lelaki yang digelar sebagai lelaki gajah ataupun the Elephant Man. Pada zaman dulu-dulu kan, kalau orang tu dilahirkan kelainan upaya ataupun kelainan fizikal, dorang ni mesti akan dibenci, dicaci dan dipandang hina. Lepas tu disebabkan kelainan dorang ni, dorang juga akan dijadikan sebagai bahan hiburan. Macam itulah ceteknya pemikiran orang putih pada masa tu. Bagi dorang, orang yang mempunyai kelainan fizikal ni melucukan dan boleh dijadikan duit. So that's why lah pada masa dulu ni ada manusia yang dipamerkan sebagai bahan pameran. Kisah yang aku nak share dekat korang pada hari ni pernah diterbitkan di sebuah filem pada tahun 1980. Jadi aku tak nak panjang-panjang intro dia. Jom aku cerita dekat korang siapa lelaki yang digelar sebagai lelaki gajah ni. So without wasting any time, let's get started. Nama penuh lelaki gajah tadi adalah Joseph Carey Merritt. Dia telah dilahirkan pada 5 Ogos pada tahun 1862 di England. Tapi hayat dia tak panjang sangat disebabkan dia menderita penyakit ganjil tu. Pada awal kelahiran Merritt, dia dilahirkan dalam keadaan sihat, sempurna dan tak ada masalah kesihatan macam baby yang lain. Tak ada langsung tanda-tanda cacat pada tubuh badan dia. Tapi beberapa tahun lepas tu, masa di umur 5 tahun, badan dia mula menunjukkan tanda-tanda yang pelik. Contohnya kulit dia mula jadi tebal dan ada ketumbuhan yang luar biasa macam kulit gajah. Masalah tu dia tak stop kat situ je. Makin dia membesar, tangan dan kaki dia juga ikut membesar. So mak dia pun createlah satu cerita tentang apa yang terjadi masa mak dia mengandungkan Merritt. Biasalah budak-budak kan, dia mesti akan tertanya-tanya kenapa badan dia macam ni. Nak pula kalau ada kawan-kawan dia yang bully dia ataupun yang body shaming dia. Jadi si mak ni untuk cover perasaan ingin tahu anak dia, dia pun createlah satu cerita yang mana mak dia kata masa mak dia mengandung dulu, ada seekor gajah ni yang tolak mak dia dan tengah naik minyak. That's why lah bila dia lahir dia macam kena curse oleh gajah tadi. Biasalah budak-budak ni kan dia mudah percaya. So dia percaya kisah yang mak dia cerita dekat dia ni sepanjang hidup dia. Masa kecil-kecil Merritt ni pernah terjatuh. So disebabkan kemalangan tadi, pinggang dia yang sebelah kiri tu mengalami masalah. Jadi dia terpaksa berjalan secara tempang sepanjang umur hidup dia. Even Merritt ni tak sempurna macam kanak-kanak yang lain, tapi mak dia memang sangat-sangat sayangkan dia. So mak dia memang jaga dia sesempurna yang mungkin. Dan mak dia tak nak Merritt ni merasa sedih tentang keadaan diri dia. Dia juga telah dihantar ke sekolah macam kanak-kanak yang lain. Tapi masa di umur 11 tahun, mak dia telah meninggal dan ayah dia pun berkahwinlah dengan seorang janda. Ayah dan mak tiri dia pula macam tak berapa suka dengan Merritt. Setahun lepas ayah dia kahwin, Merritt ni terpaksa berhenti sekolah. Sebabnya mak tiri dia kata dekat dia yang mak tiri dia dah tak nak sara dia lagi. Lagipun mak tiri dia ni dah ada 2 orang anak sendiri. Jadi dia kata kat Merritt, kau berhenti sekolah dan kau pergi cari duit untuk sara hidup kau sendiri. Lagipun ayah dia ni cuma seorang penjual barang jahitan je. So income tu tak adalah banyak mana dan keluarga diorang pun hidup dalam keadaan yang serba susah. Ayah dan mak tiri dia tak pernah pedulikan dia langsung dan tak bagi kasih sayang yang sepatutnya Merritt ni dapat. Jadi sepanjang dia lahir sampai dia umur 11 tahun, dia cuma dapat kasih sayang daripada seorang ibu dia. Jadi bila mak dia mati memang memberi impact yang sangat besar lah kepada hidup dia. Merritt juga pernah 2-3 kali lari daripada rumah sebabnya dia rasa ayah dan mak tiri dia tak boleh terima keadaan dia. Seawal umur 13 tahun, Merritt telah bekerja dekat sebuah kilang rokok. Tapi dia tak kerja lama sebab keadaan diri dia semakin memburuk. Ketumbuhan dekat tangan Merritt mula membesar dan menyukarkan pergerakan. Masa di umur 15 tahun, dia telah dibuang kerja dan dia pun mula menganggur. Dia tak nak balik ke rumah sebab dia tak nak gaduh dengan mak tiri dia sebab mak tiri dia ni memang jenis yang mulut jahat sikit. Jadi dia pun meraya-rayalah untuk mencari pekerjaan dan untuk menyara hidup dia. Tak lama lepas tu ayah dia pun tolong dia untuk mendapatkan lesen perniagaan penjajah. Jadi Merritt pun menjajalah barang-barang keperluan rumah dari pintu ke pintu. Tapi perniagaan dia ni tak berapa mendatangkan untung. Kadang-kadang tu tak ada langsung hasil jualan. Sebabnya bila orang nampak muka dia, orang rasa pelik dan menjijikkan. So diorang ni takut dan geli untuk beli apa-apa barang dari Merritt. Lepas tu pula Merritt ni dia ada masalah untuk bercakap dengan jelas. Jadi setiap kali Merritt ni ke rumah orang ketuk-ketuk pintu, jadi suri rumah dekat rumah tu memang tak akan buka pintu. Lama-lama Merritt ni mula rasa give up sebab tak ada siapa pun yang sudi nak beli barang-barang dia. Tapi setiap kali dia balik ke rumah dan tak ada hasil jualan, dia akan dipukul teruk oleh ayah dia. Dan satu hari bila dia balik ke rumah tak ada jualan, dia memang kena pukul. Dan start dari hari kejadian tu dia nekat untuk tak nak balik lagi ke rumah dia buat selama-lamanya. Kemudian Merritt ni tinggal pula dengan pakcik dia dan dia masih lagi meneruskan aktiviti menjaja even tak ada orang yang nak beli. Disebabkan dia ni mula jadi buah mulut orang, lesen menjaja dia telah ditarik oleh pihak berkuasa. Kemudian Merritt ni dihantar pula ke rumah kebajikan masa di umur 17 tahun. Ketumbuhan pada badan dia memang tak pernah berhenti dan terus membesar. Merritt juga jadi susah nak makan, susah nak bercakap. Kemudian Merritt telah menjalani satu pembedahan untuk mengeluarkan ketumbuhan dalam badan dia. Walaupun dia ni hidup dekat rumah kebajikan, makan, pakai semua terjaga, tapi sebenarnya dia dibenci oleh penghuni rumah kebajikan tadi. Akhirnya Merritt ni telah decide untuk daftarkan diri dia dalam sebuah pameran ganjil. Lepas tu Merritt ni pun tulislah sebuah surat dan dihantar kepada seorang pemilik pameran yang bernama Sam Thor. Dia pun beritahulah dekat Sam Thor tu yang dia rela untuk bekerja dengan Sam Thor dan ambillah dia sebagai seorang kerja. So diorang pun berjumpalah, bincang apa semua dan Sam telah diberi gelaran sebagai lelaki gajah. Jadi bermula daripada hari itulah Merritt telah dijadikan sebagai bahan pameran kepada orang ramai dan yang menyedihkan dia dipandang hina dan dipandang jijik. Tapi dia
dia tak ada choice. Itulah satu-satunya cara untuk dia survive. Disebabkan penonton rasa yang Merrick ni terlalu pelik dan menakutkan, pihak penganjur terpaksa bawa dia ke tempat yang lain. Maksudnya diorang letakkan dia dekat bahagian belakang kedai pameran. Sebabnya pihak penganjur tak nak kerugian dan penonton tak nak datang lagi dekat pameran diorang. Tempat pameran yang Merrick kerja tu pula berdekatan dengan sebuah hospital. Satu hari ada seorang doktor yang bernama Frederick telah terjumpa Merrick. Dia pun bawalah Merrick tadi ke hospital untuk diperiksa. Merrick telah disuruh untuk pakai karung dekat kepala dia untuk tutup muka dia. So at least orang tak pandang dia pelik kalau dia pakai karung tu. Masih dekat hospital, doktor tadi tu pun check lah badan dia. Lepas tu dia pun ada buatlah beberapa uji kaji ke atas badan Merrick. Sampai satu tahap Merrick ni dah tak tahan lagi dan dia tak nak lagi dijadikan sebagai bahan eksperimen. Manakala pameran Merrick yang Merrick kerja sebelum ni telah dibatalkan dan ditutup oleh pihak berkuasa. Sebabnya satu je, penonton dia komplain yang diorang jijik untuk tengok Merrick lagi. Kemudian Merrick pun berhijrah lah ke bandar Eropah dan dia di bawah jagaan Ferrari pula. Nasib yang sama terjadi sekali lagi yang mana pameran tadi telah diarahkan ditutup. So pemilik pameran tadi tu dia memang marah sangat dan dia telah merampas duit Merrick sebanyak 50 pound. Jadi kononnya duit yang dirampas tu adalah duit pampasan lah disebabkan pameran dia kena tutup. Sebenarnya duit 50 pound tu adalah duit hasil titik peluh Merrick simpan sebab dia ada sebuah impian yang mana dia nak beli rumah suatu hari nanti. Jadi disebabkan dia punya majikan tu dah abaikan dia, dia pun bawa dirilah ke Dover dan lepas tu dekat sana dia nak naik sebuah ferry tapi tak dibenarkan disebabkan dia punya rupa dia lah. Lepas tu dia pun naiklah sebuah kapal untuk ke Liverpool Strait. Sampai kat sini dia memang dah tak ada hala tuju, dia tak tahu nak ke mana. Dia try nak minta tolong orang tapi masalahnya dia cakap orang tak berapa nak faham. So benda tu jadi agak complicated. Bila orang ramai duk berkerumun dekat dia, so polis pun nampak dan polis pun datanglah dekat orang tu. And then polis pun bawa lah Merrick tadi tu jauh daripada kawasan orang ramai dan biarkan dia berehat. Polis pun cubalah berkomunikasi dengan dia tapi diorang sendiri pun tak faham apa yang cuba nak dicakapkan oleh Merrick. Tapi dekat poket Merrick ada satu keping kad yang dimiliki oleh Dr. Frederick. Polis pun call doktor tadi dan doktor tu pun datanglah ambil Merrick dan bawa ke hospital. Merrick telah dibawa ke hospital London pada tahun 1886. Sebenarnya Merrick ni menderita satu penyakit rare yang dikenali sebagai Proteus syndrome. Sepanjang Merrick dekat hospital tu, setiap hari Dr. Frederick akan datang melawat dia. Sampailah diorang berdua ni jadi kawan baik. Sepanjang umur 20 tahun tu, Merrick selalu bawa gambar mak dia ke mana-mana je. Sebabnya bagi dia, mak dia lah satu-satunya manusia yang sayangkan dia. Sedangkan satu dunia ni benci dia dan jijik untuk melihat Merrick. Sepanjang Merrick dekat hospital, dia banyak habiskan masa dia dengan membaca dan membuat model bangunan daripada kad-kad. Ketumbuhan pada kepala Merrick ni makin hari makin membesar dan memberat. Pada 11 April pada tahun 1980, ada seorang doktor yang datang untuk melawat Merrick. Tapi sayangnya Merrick dah tak ada dan dia telah meninggal di atas katil. Merrick meninggal pada usia yang sangat muda iaitu 27 tahun. Bila dia bedah siasat, rupanya tulang leher dia ni patah. Biasanya dia tidur dengan cara duduk dan mendagu. So dia macam gitulah cara dia tidur. Tapi pada malam terakhir tu, dia tidur macam orang normal iaitu baring atas katil. So disebabkan itulah dia punya tulang leher dia telah patah sebab kepala dia berat dan tak seimbang dengan badan dia. Yang menyedihkan tu, dia mati ketika ingin merasakan diri dia normal macam orang lain. Gambar ni pula hasil gambar-gambar yang dikumpul, sampel DNA Merrick dan lain-lain. Akhirnya sebuah tim program create sebuah gambar yang berkemungkinan inilah muka asal Merrick kalau dia tak ada masalah penyakit rare tu. So aku rasa handsome juga Merrick ni kan. Tapi disebabkan rupa dia lain pada orang, orang terus anggap dia ni menggelikan, menjijikkan. Okay guys, that's it for today dan aku harap korang suka. Itulah mentaliti orang putih pada zaman dulu. Orang yang kelainan upaya, orang yang kelainan fizikal ni, diorang anggap benda tu macam satu hiburan. Dan diorang memang pandang hina orang yang berkelainan fizikal ni tau. Aku harap mentaliti orang macam tu tak ada lagi lah pada zaman sekarang ni. Apapun ciptaan Allah semuanya sempurna dan Allah takkan jadikan ciptaan dia tu sahaja-saja je. Ada sebab kenapa dicipta orang tu kelainan upaya ataupun kelainan fizikal dari orang lain. That's why lah kita gelarkan orang yang kelainan fizikal ni sebagai orang yang istimewa. Itu sajalah perkongsian aku pada kali ni dan aku harap korang suka. Pada korang yang belum lagi subscribe, make sure korang subscribe dulu, okay? Dan jangan lupa untuk follow aku di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye! Assalamualaikum!